Kita tengok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Boleh tengok kan? Okay. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Hari ni kita sambung kita punya lesson. Macam ni Hari ni kita buat dulu fungsi songsangan 1.3. Kemudian kita buat 131, 132 dan 133. Dah settle tu, saya akan patah balik ke fungsi gubahan 124 dan 125 ni. 124 lah. Ni dua ni. Sebab saya punya kaedah nak menentukan fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan salah satu fungsi diberi ni, saya gunakan kaedah fungsi songsangan. Saya gunakan kaedah fungsi songsangan. Jadi awak kena belajar dulu 1.3, 131, 132, 133, kemudian saya akan patah balik pergi 124. 124. Kita akan kaedah pengajaran saya ni dia lain sikit lah. Kalau nak menentukan fungsi, satu fungsi apabila fungsi diberi tu kan, saya gunakan kaedah fungsi songsang. Boleh faham Okey, so kita pergi dulu ke 1.3 fungsi songsang. Hari ni awak akan belajar 131 memerihalkan songsangan satu fungsi, kemudian membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan dengan sifat-sifat fungsi songsangan. Kita akan gunakan kaedah macam nak menentukan fungsi, kita gunakan kaedah garis mencancang kan. Yang kali ni kita gunakan kaedah garis mengufuk. Okey, ni ujian garis mengufuk. Kemudian menentukan fungsi songsangan. Kemudian kita buat. Okey, buku teks. Buku teks muka surat 20. Okey, muka surat 20. Okey, buka buku teks muka surat 20 1.3 fungsi songsang. Sebelum tu ada soalan tak awak nak tanya mengenai fungsi gubahan yang awak buat itu? Kita naik bulan 4 ni kita naik sekolah dah diumumkan oleh kerajaan. Bulan 4 nanti kita naik. Jadi bulan 4 tu saya expect buku latihan awak semua dah lengkap lah dengan latihan-latihan yang ada tu yang saya dah bagi melalui buku teks tu. Jadi awak kalau tak buat lagi daripada awal, awak buatlah pelan-pelan daripada sekarang. Jangan sampai bulan 4 nanti ada yang tak siap. Nanti saya akan collect lah hari pertama kita masuk tu. Hari pertama saya jumpa awak tu saya akan collect. Boleh faham Boleh Cikgu. Ya. Latihan 1.5 tu nombor 2B, jawapan belakang ada 2 tapi saya dapat 1 je. 5 2B. Ni sebab dia ada kuadratik ni. GFX. Jawapan belakang 2 dengan negatif 1. Okey, awak dapat persamaan GFX ni berapa? GFX 2 dalam kurungan X square tolak 1 tambah 1 sama dengan 7. 2x square tolak 1 tambah 1 sama dengan 7. Ni Macam ni Okey. Dah kembangkan dah. 2x square tolak 2 tambah 1 sama dengan 7. Dapat macam ni kan? Bila kita kembangkan kan, 2 kali x square dapat 2x square, 2 kali 1 dapat 2, 2 kali ni tak payah. Okey, lepas tu 2x square tolak 1 tolak 7 sama dengan 0. Dapat macam ni kan? Negatif 2 tambah 1, negatif 1 lah. Lepas tu 7 ni bawa ke kiri dapat tolak 1. So, 2x square tolak 8 sama dengan 0. Okay, saya tahu kenapa awak dapat satu nilai. Okay, 2x square sama dengan 8 Jadi x square sama dengan 4 lah. Kan? Kan? Okay, so x sama dengan set 4. Okay, awak pun tekan sama dengan 2 kan? Okey, ni sebenarnya kalau set 4 ni kan, kalau dia awak dapat tu set 4, dia bukan 2 je tau. Dia plus minus 2. Maknanya positif 2 boleh, negatif 2 pun okey. Dia ada dua nilai lah x tu. Kenapa plus minus? Tak, jawapan belakang betul tak ni? Jawapan belakang betul macam tu. Awak dapat 2 je kan? Okey, sebab bila set 4 ni square root, okey.
ke 4, maknanya biasanya kita tekan sama dengan 2 kan? Kan? Betul tak ni? Square root 4 sama dengan 2. Betul-betul. Betul. Okey, Ha. kalau awak buang square root ni, kita buang square root. Okey. Apa berlaku dekat 2? Maksud cikgu? Tak faham. Dua Okey, kuasa square dua. root ni, simbol square root ni saya pindahkan dia ke kanan. 2 kuasa 2, 2 square. Ya, 2 square, betul 2 square. Okey, so sini dapat 2 square. Betul kan? Okey. 2 square sama dengan 4 kan? Okey. Kalau negatif 2 square sama dengan berapa? 4. Nampak? So nak dapatkan 4, 2 boleh, negatif 2 pun boleh. Bila di square kan lah, 2 square boleh, negatif 2 square pun boleh. So dua-dua ni akan dapat jawapan sama dengan 4. Sebab tu, bila kita square rootkan 4, ada dua kemungkinan. 2 ataupun negatif 2. So sekarang kena ingat, bila awak belajar ADMAT ni, bila awak square rootkan satu nombor, dia ada dua kemungkinan. Positif 1, negatif 1. Okey, contoh kedua. Square root 9. Kalau awak belajar sebelum ni 3 kan? Kan? Okey. Sekarang bila dah masuk ADMAT ni, awak kena ambil semua kemungkinan Kalau cert ni, square root 9 ni dia jadi sama dengan plus minus 3. Dia boleh jadi positif 3 boleh, negatif 3 pun boleh. Ni saya dah buktikan kenapa awak dapat, kenapa ada plus minus. Sebab 2 kuasa 2 awak dapat 4, negatif 2 kuasa 2 pun dapat 4 juga. Itu sebabnya. Jadi lepas ni ingat bila awak nampak cert je, cert ni square root lah. Square root bagi setengah nombor tu, bukan dia satu nilai je, dia jadi 2. Dia ada 2 nilai. 1 plus, 1 minus. Okay, faham. Okey, boleh Boleh. Okey, so kita pergi, ada lagi nak tanya? Yang lain tak ada? Pergi kot. Okey, ikut Okey, cantik. Sekarang kita pergi ke lesson seterusnya. Yang tak dapat ikut ni, saya harap awak boleh follow YouTube tu. YouTube yang saya dah bagi tu, awak try lah ikut Okey, fungsi songsang 1.3 Okey, fungsi songsang. Okey. Ni kita ada satu formula. Dua formula. Ini ialah formula menukarkan sudut daripada Fahrenheit. Sebelum tu, sekejap. Awak familiar tak dengan unit Fahrenheit ni? Ni bukan nama artis ke apa Fahrenheit ni unit bagi sudut. Sudut pula. Unit bagi suhu. Suhu. Ini negara-negara macam Amerika kan, dia tak suka pakai metrik. Metrik ni yang digunakan oleh orang-orang UK macam kita ni UK kan, kita banyak pakai unit-unit metrik. So kita pakai darjah Celsius. Kalau berat tu kilogram, dia orang suka pakai berat tu pound apa kan. So untuk negara-negara selain daripada yang di bawah jajahan British tu dia suka gunakan imperial, unit-unit imperial. Okey, ni Fahrenheit ni ialah suhu. Kalau awak pergi US ke awak belajar kat sana satu masa nanti, awak akan tengok sana unit suhu dia pakai unit Fahrenheit. Okey, kita biasa pakai darjah Celsius kan. Jadi kita dah terbiasa. Kalau 24 darjah Celsius tu kita dah boleh agak sejuk dia macam mana kan. 35 darjah Celsius, 100 darjah Celsius tu kita dah boleh agak sejuk dia, panas dia macam mana. Tapi kalau Fahrenheit ni kat sana nanti awak akan kikuk sikit. Kalau awak berada di sana kan. So dia convert sudut lagi. Suhu tu menggunakan unit Fahrenheit. Okey, ini ialah formula dia. Ni. Formulanya formula untuk menukarkan sudut. Ni ialah Fahrenheit. C tambah 32. Nak tukar sudut daripada darjah kepada Fahrenheit. Ni. Yang ini pula nak tukar sudut daripada Fahrenheit kepada darjah Celsius. Daripada Fahrenheit kepada darjah Celsius. Okey. Betul lah. Cuba perhatikan dua ni. Dia
Yang atas ni ialah formula ataupun fungsi nak tukarkan sudut daripada darjah Celsius kepada Fahrenheit. C ni ialah suhu dalam unit darjah Celsius. Okey, kalau awak perhatikan, bila kita nak tukarkan suhu daripada Fahrenheit kepada darjah Celsius, kita cuba jadikan C ni tajuk. Kita jadikan C ni tajuk. F ni kita itulah cuba kita jadikan tajuk. So pelajar F sama dengan 9/5 C tambah 32. Kita jadikan C ni tajuk. Sekejap, C ni saya color lain. Kita jadikan C tu tajuk. Okey, mula-mula pindahkan 32 dulu ke kiri. Jadi dekat sini kita dapat F tolak 32 sama dengan 9/5 C. Lepas tu nak jadikan C ni tajuk, pindahkan 9/5 ke kiri pula. Okey, bila kita pindahkan 9/5 ke kiri, kita akan dapat 5 darab dengan F tolak 32 per 9 sama dengan C. Cuba kita tengok. Bandingkan, nampak? Kan? Ini semua biasa kan? Okey, nampak ni. Cuba kita bandingkan. So pelajar, basically ini ialah fungsi songsangan. Songsang bagi yang ini. So maknanya fungsi songsangan ialah kita tukar. Ini asalnya ini ialah objek. Kan? Asalnya ini ialah objek kan? Kan awak dah belajar kan? Asalnya sekarang ini ialah C ni ialah objek. Bila fungsi songsangan, objek itu akan menjadi image. Lepas tu image pula akan jadi objek. Nampak ni? So terbalik. Nama pun songsang kan? So songsang ini image, ini objek. Bila kita songsangkan, kita dah cari persamaan yang baru, dia terbalik. Objek jadi image. Ni tadi image jadi objek. Lepas tu objek jadi image. Ni objek jadi image. Ni objek jadi image, image jadi objek. Image jadi objek. Boleh faham tu? Boleh faham? Kejap nak kena color sikit. Kasi awak nampak hijau. Ni fungsi asal. Image-nya ialah F. Kemudian bila kita songsangkan, image tu dah jadi objek. Image dah jadi objek. Kemudian objek yang asal ialah C. Bila kita songsangkan, objek tu akan jadi image. Objek tu akan jadi. So itulah dia fungsi songsangan. Kita nak dapatkan kuantiti lain. Kita nak dapatkan nilai X tu berapa apabila kita dah dapat image lah dan sebagainya. Contoh, okey, ni. Kemudian pelajar, simbol untuk fungsi songsangan dia ada tanda negatif 1. Dia ada tanda negatif 1. So maknanya awak dah menyongsangkanlah fungsi ni. Okey, so tengok ni. Cuba kita check betul tak? Sekarang ini ialah awak punya objek. Okey, ni awak punya image. Okey, ni. Ni fungsi awak. Fungsi songsangan maksudnya awak tukar objek jadi image. Maknanya ni yang jadikan tajuk. Ni awak jadikan tajuk. Okey, kita try buat. Untuk yang ni So, ni asalnya ni fx sama dengan x tambah 2. So kita nak songsangkan fungsi. Sekarang ini x ni kita nak jadikan tajuk. Jadi x sama dengan fx tolak 2. Jadi kita tulis balik f songsang x. Kita songsangkan dia bersamaan dengan x tolak 2. Kita tukar je fx tu jadi x balik. Macam tu. So fungsi songsangan kita ialah ini. F songsang x sama dengan x tolak 2. Okay, faham Boleh faham Boleh faham Boleh? Boleh cikgu. Okey, cantik. So itulah dia basically fungsi songsang. Okey. So bila kita nak tunjuk dari segi gambar raja anak panah pula, ni asalnya lah. Ini objek. Ini image. So ini fungsi fx yang belum disongsangkan yang ini. Bila dah songsang, terbalik. Bila dia masuk yang ni songsang pula, yang ni pula jadi objek. Yang ni dia punya image. So fungsinya ialah ini. Tengok ada anak panah dia pun dah terbalik ke sana. Asalnya ini daripada kiri ke kanan. Pemetaannya daripada kiri ke kanan. Bila kita dah songsangkan dia jadi kanan pergi ke kiri.
Y tadi dah jadi objek, X tadi dia dah jadi dia punya image. So perkataan songsang tu pun saya rasa awak dah boleh apply kan dalam kerja ni kan. Maknanya songsang tu terbalik. Songsang tu terbalik. Jadi kalau sekejap lagi kalau mak awak tanya, hari ni belajar apa kat sekolah? PDPR cikgu ajar apa? Hari ni cikgu ajar songsang mak. Kau cakap habis-habis. Kau jangan cakap cikgu ajar songsang ke apa benda Cikgu ajar fungsi songsang. Cerita betul-betul. Okay, macam ni. Okay. So sekarang pelajaran kita tengok. Okay, contoh 13. Tengok contoh 13. Okay, dalam gambar raja anak panah di sebelah, fungsi F membentangkan X kepada Y. Okay, ini asal. Tengok tak ada tanda negatif 1, tak ada kan? Tak ada tanda negatif 1 kan? Okay, so maknanya X jadi Y lah. Maknanya 2 jadi 1/4, 3 jadi 5. Okay, sekarang soalan A. Nampak ada simbol ni? Nampak ada simbol tu. Okay, simbol tu maksudnya fungsi songsang. Fungsi songsang bagi 1/4 sekarang ini ialah ini sebenarnya ialah image apa aku tulis ni? Image bagi fx sebenarnya. Tapi bila dia dah songsang, ni dah jadi objek. Objek bagi dia lah. Okay, so kita tengok dekat kita punya gambar raja apa nak ni. So kalau F2 sama dengan 1/4, sekarang bila kita terbalikkan, ini objek, ini image. Bila kita tukar kedudukan dia, sini mesti ada negatif 1. Bila kita tukar kedudukan objek jadi image, image jadi objek. So mesti ada tanda negatif 1. Jadi jawapannya berapa? Abid Arfan. Abid onkan mic. Boleh dengar? Abid. Hello, Abid. Dia tak ada mic, cikgu. Tak ada mic Ain Kaisar. Tak ada mic, boleh type lah. Tak ada mic, boleh type. Saya okey. Serak lah so. Abid tengok tak? Oh, mic tak ada. Abid, okey. Type. Saya macam mana pun nak kena tanya juga awak. Jadi berapa jawapannya, Abid? Abid Liu. Jadi berapa bit jawapannya? Kalau F songsang 1/4, yes, betul. Sama dengan 2. F songsang 1/4 sama dengan 2. Okey, itu contoh pertama. Kita try tanya budak lain. Ain Kaisar. Okey, soalan B. F songsang 5. F songsang 5. Ain Kaisar, bangun. Sekarang kau kat meja kau bangun. Ya, bangun. Ya. Aku nak kau bangun. Okey. Bagi jawapan sekarang apa dia? 3. 3. Macam mana dapat 3? Asal ni patutnya berapa? Kalau tak ada perkataan tanda simbol songsang ni. Asalnya apa? F. Asalnya F3 sama dengan 5 ini yang asal. So bila kita switch tempat, 5 masuk dalam tempat objek, 3 kita letak dekat tempat image. So sini ni 5. Kita tukar kedudukan 5 masuk sini, 3 keluar. So bila kita dah terbalik macam tu, ini pastikan kita tulis F negatif 1. Maknanya songsang. Okay, so betul lah jawapan dia bersamaan dengan 3. Itu konsep fungsi songsang. Okay, itu yang pertama lah. Dia kalau dah bagi gambar raja anak panah, senang je awak baca je lah terbalik. Dia baca terbalik. Sebab nama pun songsang kan, so kita baca terbalik. Okay, sekarang contoh 14. Contoh 14 dia bagi kita persamaan. Persamaan fx sama dengan x per x tolak 4. Okay, ni cuma nak bagi tahu x tak boleh sama dengan 4. Kalau sama dengan 4 nanti bawah ni akan jadi kosong. Okay. Soalan A, image bagi 2 di bawah F. Okay, so image bagi 2, kita just masuk je lah 2. Sebab dia kata di bawah F kan. Kalau di bawah F songsang tak boleh. Di bawah F, so awak masuk je lah X sama dengan 2. Jadi sini awak ganti 2. Ni 2. Okay, so bila kita kira dapat 2 per negatif 2 kan. So dapat sama dengan negatif 1. Betul kan negatif 1? Okay, senang. Okay, yang pertama ni senang lah. Dia tak ada apa-apa twist. Tak ada kena-mengena dengan fungsi songsangan. Okay, B. Ni, F songsang 3.
F songsang 3. Okey, kita boleh tengok contoh kalau awak nak tengok contoh lah Okay, so sekarang pelajar, sebelum tu kita dapatkan dahulu persamaan songsangan terlebih dahulu Okey, cara nak buat dia macam gini. Tulis dulu persamaan yang asal. X per X tolak 4. Okey Saya ni jenis malah nak tulis, saya tukar ni jadi Y dulu. Saya tukar fx jadi y. Jadi y sama dengan x per x tolak 4. Okey, ingat tadi songsang? Songsang maksudnya objek jadi image. Image jadi objek. Maksudnya x ni jadikan tajuk. Sekarang tajuknya ialah y. Y sama dengan sekian. Bila songsang kena terbalik. X pula jadikan dia tajuk. X pula kita jadikan dia tajuk. Okey, jadi pelajar, saya pindahkan x ke sebelah sana lah. Ni. X tolak 4 ni saya bawakan dia ke kiri. Dapat macam ni. Boleh faham? Boleh? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Awak stopkan saya bila-bila masa, tak ada masalah. Saya kalau semua budak faham je tak macam tak mencabar lah kan. Bagi ada yang tak faham sikit. Ada fight. Kat mana tak? Siapa tu? Baru aku dengar. Bila Ni, sebut ni, siapa tu? Siapa tu? Rabiatul Akilah Okey, kat mana tak faham? Yang cikgu baru start tadi tu. Okey, yang baru start. Alhamdulillah. Saya baik ada tanya. Kalau saya tak tanya tadi, memang satu benda pun saya tak tahu awak ni faham ke tidak. Okey, ni. Basically, ni persamaan yang asal. Fx sama dengan x per x tolak 4. Okey, Rabiatul panggil awak. Rabiatul ada 2 orang ni. Kau kembar ke apa? Nama bapak macam sama ke? Kembar cikgu. Oh, kembar. Jadi satu duduk bilik yang sama kan ni? Maknanya kalau macam biasa orang kata kalau kembar ni cubit peha kiri, peha kanan terasa. Maknanya Rabiatul Akilah tak faham. Rabiatul Afiqah faham tak? Sebentar ni. Okey. Ni asalnya ni. Okey. Sekarang Rabiatul yang tanya saya Rabiatul Akilah Mana satu objek? Ada dua huruf je saya nampak ni, huruf X. Satu lagi huruf F. Mana satu objek? Yang warna biru ke warna merah? Merah. Objek. Merah F. X. Objek yang mana? X. Image yang mana? Objek yang X. Image yang Y lah. Y pula. F lah. F. F Objek yang X, image ialah F. Okey, ini yang asal. Yang asal. Okey, F ni saya tukar jadi Y lah, boleh? F ni saya tukar jadi Y. Nak F, saya tukar jadi Y. Senang sikit nak tulis nanti lagi. Okey, sekarang bila songsang, okey, asalnya ialah Y ni tajuk kan. Y sama dengan sekian kan. Y sama dengan sekian. Ni yang asal. Sekarang bila songsang, saya nak jadikan X tu tajuk. X sama dengan sekian. Macam tu. Jadikan X ni tajuk. Maknanya objek tu jadikan perkara dia. Faham tak tu? Faham Okey. Okey, so bila nak jadikan X tu tajuk, jadi awak kena buatlah ni. Okey, nak jadikan X ni tajuk. Okey, jadi mula-mula sekali saya pindahkan dulu X tolak 4 ke kiri. Jadi Y darab dengan X tolak 4 sama dengan X. Y sama dengan X tolak 4 sama dengan X lah. Y darab X tolak 4 sama dengan X. Lepas tu kita kembangkan. Okey, Rabiatul. Kalau ada kembangkan jadi apa? YX. Okey, YX tolak 4Y. Ya, 4Y Okey, lepas tu sama dengan X. Okey, good. Okey, senang ni kembar. Aku tanya seorang, dia dua tu jawab Okey, sekarang ni nak jadikan X ni tajuk. Apa awak nak kena buat? Apa? Nak jadikan X ni tajuk. Sekarang X ada dua bersepah di sebelah kiri. Ada X, sebelah kanan pun ada X. Nak jadikan X ni tajuk sebelah kiri. Kita nak jadikan X tu sebelah kiri. Jadi apa kita nak buat? Pindahkan yang mana?
Yang kanan ni ke kiri Okay, so kita kumpulkan mana yang ada X semua ke sebelah kiri. Kemudian yang tak ada X, hempaskan dia ke kanan. Hempaskan dia ke kanan. Macam tu. Maksudnya sekarang 4Y ni saya bawakan dia ke kanan. Okay, Rabiatul seorang lagi. Afika. Rabiatul Afika ni. Okay, lepas tu nak kena buat apa? Nak jadikan X ni tajuk. Okay. X ni ada 2X ni. Nak kena buat apa? Okay, Rabiatul Afika. Kau tengok kembang kau tu hidup ke tak tu tepi tu? Tolak dia ke apa ke? Kau tengok keluar kau. Akilah, Rabiatul Akilah. Ya cikgu. Okay, Rabiatul. Nak kena buat apa ni? Pisahkan Y dengan X tu. Pisahkan dia. Macam mana? Bagi. Bahagi kot. Tak adalah. Mana kena bagi pula. Salah, bukan macam tu. Faktorkan. Faktorkan lah. Dulu kan ada X. Jadi kita keluarkan X tu. Okay. Dulu kan ada X. Okay, apa dalam kurungan ni? Ni kau dah keluarkan X dia. Apa dalam kurungan? X. Y. Y. Lepas tu? Tolak X. X dah keluar. X dah keluar. Jadi kat sini berapa? 1. 1. So dapat macam tu. Okay. So dah tinggal X. Jadi kan X tu tajuk. Jadi X sama dengan 4 Y. Kemudian per dengan dalam kurungan Y tolak 1. Dapat macam ni. Sebab kita nak jadikan X ni tajuk. Okay, asal tadi Y tu tajuk. Ni. Dapat X per X per 4. Sekarang bila kita dah buat songsangan dia. Songsang maksudnya kita jadikan X ni tajuk. So dapat macam ni. Okay. So pelajar memandangkan fungsi songsangan. Mesti tulis F negatif 1. Kemudian X. Jadi X. Ya betul. Yang warna biru Y ni tukar jadi X. Macam tu sahaja. Okay, nak kena tulis ni. X tak boleh sama dengan berapa? Sebab pembawah dia ada X. 1. 1. X tak boleh sama dengan 1. Sebab kalau sama dengan 1, nanti bawah ni jadi 1 tolak 1. Dia jadi kosong. Tak boleh Jadi X tak boleh sama dengan 1. Okay, dah dapat dah. Ini dia fungsi songsangan. Okay, sekarang dia bukan tanya tu. Dia tanya sekarang F songsang 3. F songsang 3. Jadi bila F songsang 3, kita gantikan sahaja nilai X dengan tanya. Admit tu. Admit mana? Tadi kembang. Tadi apa kembang? Dia Kembang. Cikgu tak admit lagi. Dia dah masuk dah tadi Tadi kan dia terkeluar. Dia terkeluar, dia masuk balik tak payah admit. Masuk je tak ada masalah. Join je. Dia tak boleh masuk lagi. Tak ada sebab dalam ni saya je tak ada ni. Tak tahu dia. Ni tak ada. Dia kalau awak dah ada masuk, dah pernah masuk kan. Kalau awak terkeluar, awak masuk balik, dia auto. Tak ada ni. Try suruh dia masuk balik. Boleh. Okey. So dapat macam ni Jadi 4 kali 3 12 per 3 tolak 1 2. Jadi sama dengan 6. 6 mana? Okey macam tu. Macam tu. Okey, boleh. So dapat dia bersamaan dengan 6. Okey, so sekarang kita try latihan diri 1.8. Okey sekarang buku teks awak dah ada. Okey, buku latihan awak kita buat terus Kita buat terus. So buku latihan awak ambil, kita terus buat yang soalan pertama berdasarkan pada gambar rajah anak panah ni, pemetaan yang ada pada gambar rajah ni. Okey.
Dah ready dah. Okey, ni saya panggil seorang-seorang ni. Tadi dah sampai ke Ain Kaisah. Alia Umairah binti Suhai. Ni. Ya, cikgu. Okey, kita jawab soalan A, F4. Yang lain pun buat juga. Okey, F4. Apa? Tengok aja gambar rajah ni. Negatif Tak payah, 5. dia tak ada yang kedua. Bagus, negatif 5. So sebab ini F4 bukan songsang kan, maknanya kita ikut je lah anak panah dia. F4 pergi ke negatif 5. Okey, settle. Alia Umairah. Farah Razali. Ya, cikgu. Okey, B. F songsang negatif 1. 6. Dia so bila songsang ni so negatif 1 tu dia jadi objek. So dia pergi kepada 6. Okey, settle. Fatihah Ana. Oh, keluar terus. Insyirah. Dia saya cikgu. Okey, dengar. C. F songsang 2. Negatif 2. Negatif 2. Bagus negatif 2. Ni tak payah. Ni bila ada gambar rajah nak panah senang. Awak boleh tengok aje. Kat gambar rajah nak panah tu. Okey, kejap. Patah balik ke Fatihah Ana. Tengok. Ingat kau boleh lari Fatihah. Tak boleh. F songsang negatif 5. 4. F songsang. So kita tengok kat negatif 5. Dia pergi dekat 4 kan. So dia sama dengan 4. Dah faham Cantik. Okey, sekarang kita pergi ke yang kedua. Yang kedua ni dia bagi persamaan lah. Tanda-tanda fungsi Okey, dengan ni. Okey. So GH, kita ada G dengan H Okey, sekarang pelajar, tugas awak ialah saya nak setiap orang dapatkan terlebih dahulu fungsi songsangan G. Apa? Dan fungsi songsangan H. Buat sekarang. Fungsi songsangan G dan fungsi songsangan H. Dapatkan terlebih dahulu fungsi songsangan untuk G dan H. Kejap lagi saya tanya, saya main petik dia seorang Saya petik. Yang susah saya tanya pelajar lelaki sebab pelajar lelaki dia kebolehan dia tu tak dapat disangkal lah. Memang dia ni Tengok. Okey. Saya tulis dulu dia punya persamaannya. Gx sama dengan 5/2 tolak X. Ni kena tulis syarat ni. Okay. Bila dah peringkat macam ni, awak dah tak payah nak calculation bagai lah. Awak pun dah boleh substitute je lah. Dah boleh agak dah 2 tolak berapa sama dengan 0, mestilah 2 tolak 2. Jadi X tak boleh sama dengan 2. Okey, kira dapatkan terlebih dahulu G songsang X. Nak senang, tukar ni jadi Y lah. Okey, sekarang X, Y dalam sebutan X. Bila songsang, X dalam sebutan Y. Sekejap, kat sini Dah? Dah belum? Tu dah boleh, tu dah betul. Kau jangan ngada. Okey, Irfan. Kita yang selesai kita bagi budak lelaki Kalau Irfan tak jawab, saya jawab. Saya budak lelaki juga. Okey, Irfan berapa? G songsang X. Ya. Yang 2 tolak X tu ke atas kan? Ya ke? Okey. Ni pindah ke kiri lah Okey, jadi maksudnya dapat Y dalam kurungan 2 tolak X sama dengan 5 macam tu. Dengan 5. Okey, lepas tu? Tu kembangkan dapat berapa? Y 2Y tolak 2Y.
tolak Ni. X, Y. Sama. Yes, X, Y sama dengan 5. okey 5. Lepas tu? Apa lagi? Ya, Okey, lepas tu? Sekejap putus-putus tadi. Saya tak pernah clear dengar. Lepas tu nak pindahkan apa pula? Kita nak jadikan X je sebelah kiri ni. Tinggalkan X je seorang-seorang. Yang bukan X, rempas dia ke kanan. Itu ke kanan. Mana? 2Y ke kanan. Ha. Okey, nak tulis apa ni? 5 tolak 2Y. Okey, 5 tolak 2Y. Sebelah kiri? Negatif XY. Yes, salah. very good. Negatif XY. Lepas tu? Betul lah. Betul. Okey, lepas tu? Lepas tu nak buat apa? Pindahkan apa pula? Ingat, kita nak jadikan ni tadi asal Y tajuk. Y tajuk, Y sebelah kiri. Sekarang X sebelah kiri pula. Songsang X sebelah kiri pula. Jadi, berapa? Negatif X tu ke kanan. Negatif X ke kanan ni. Oh, salah. Y ke kanan. Y ke kanan. Jadi apa? 5 tolak 2Y tambah tolak Y. Tolak Y ni. Salah. Kenapa salah? Sebab X dengan Y Sebab X, Y darab. darab. Bila Jadi kita pindah bahagi. sebelah, dia jadi bahagi. Nasib baik ada seorang lagi pelajar lelaki, betul kan Okey. Suara bunyi macam ada bunyi halkum tadi tu. Saya pun confuse sikit. Okey. Macam ni Irfan. Okey, ada masalah. Ada masalah Irfan. Apa masalah dia? X tu tukar. Ada negatif ni. Tak nak, kita nak X sahaja. Okey, jadi X sama dengan saya buang negatif. Apa berlaku kat sebelah kanan ni? Ni negatif ni saya buang. Okey, kesan dia ke sebelah kanan ni apa berlaku? Okey. Yang atas ni, yang ada tambah tolak ni dia akan berubah tanda. Dia akan berubah, dia jadi macam ni je. 2Y tolak 5 per Y. Itu je yang berubah. Itu je yang berubah 2Y. Dia tu nampak tak transisi daripada sini ke sini. Tengok. Bila saya ubah buang tanda tolak ni, yang atas ni berubah lah, yang bawah tak payah ubah. Sekali je. Kita pilih lah awak nak ubah kat mana, sama ada kat atas atau kat bawah. Kalau cikgu saya tak nak ubah kat atas. Saya nak kekalkan 5 tolak 2Y, tapi bawah ni negatif lah. Okey. Awak ubah salah satu. So, kita ubah yang kat atas. Senang lah, yang kat atas lebih nampak lebih cantik sikit. 2Y tolak 5 per Y. Okay. Jadi sekarang ini X. Jadi maknanya persamaan G songsang X sama dengan berapa? Persamaan G songsang mesti semua dalam sebutan X. So, apa saya nak tulis kat sini? Irfan. Tadi berapa? Sama je macam ni. Salin je ni. Cuma 2X tolak 5 per apa? Per X. Per X. Okey. Lepas tu kena tulis syarat dia. X tak boleh sama dengan berapa Irfan? Sebab pembawah dia ada X ni. X1. X1. Boleh? Kosong. Untuk kes ni X sama, tak boleh sama. So GX sama dengan 2X tolak 5 per X. Macam tu. Okey. Next. HX. HX ialah 3X tambah 6 Ini sebenarnya bukan apa pun. Ada cara shortcut tapi tak boleh. Saya nak ajar awak konsep dulu sebab tak semua cara shortcut tu boleh apply dekat semua soalan songsang. Tapi cara yang ini semua soalan persamaan songsang boleh apply. Okey. Irfan dah settle. Munirah Aminuddin, boleh dengar tak? Onkan mic. Selalu kau guna mic untuk selalu kau gunakan mic untuk karaoke je. Hari ni kita buat benda baik pula dengan mic ni kan. Okey. So kita cari H songsang. Nak buat apa sekarang? Sekarang ni Y tajuk. Bila songsang
Terbalik, X pula jadi tajuk. X jadi dia punya subjek. Sekarang 3X. ni Y dia punya subjek. 3X, tapi itu 3X. Kita nak X saja. Kita nak jadi X saja sebagai tajuk. Maknanya ini Y dalam sebutan X. Sekarang saya nak X dalam sebutan Y. Maksudnya X sama dengan apa benda seperti sini. Jika kan X seorang-seorang aja. 6. Apa yang 6? Tiba-tiba 6 ni. 6 tu ke kiri. 6 tu ke kiri. Okey, jadi apa? 6Y. Ya ke 6Y? Ni tambah ni. Oh, Kalau negatif kita- 6Y. Negatif 6Y. Darab tu. Awak 6 dengan Y tu darab. 6Y maksudnya darab. 6 darab Y. Oh. Ha. 6Y. Y buat, masih lagi darab. 6Y maksudnya 6 darab Y. Mana boleh? Saya nak Sekarang jawab 12. boleh tak? Dia jawab cikgu. Saya Siapa tak nak faham jawab tu? sangat soalan ni. Sekarang nak jadikan X ni tajuk. Nak jadikan X tajuk. Tak boleh. Kau juga kena jawab. Bila aku tanya kau jawab. Y Nanti tolak kau tak 6. faham. Wah, Y tolak 6. Y tolak 6. Jadi sini tinggal 3X. Okey, lepas tu Munirah. 3 tu ke kiri. Ke kiri. Jadi apa? Y tolak 6 bahagi 3. Ya, kan macam tu senang aje. Dah siap, okey, settle. Jadi, okey, kita dah jadi X dah jadi tajuk. Tadi asal Y, sekarang X dah jadi tajuk. Okey, so fungsi H songsang X sama dengan berapa, Munirah? Y tolak 6 per 3. Tak boleh sebab kita mesti dalam sebutan X. Ni sebab tu saya buat ni. X X tolak 6 ya. per 3. Yes. Ada tak ni syarat ni? X tak boleh sama dengan 6. Tak ada. Syarat tu hanya apply kalau pembawah ni dia ada pecahan, pembawah tu ada X. Sekarang pembawah kau tak ada X. Tak ada X dia tak payah. 6. Oh. Kalau tak ada X tak payah. Syarat tu hanya apply kalau pembawah tu ada X. So kalau tak ada X tak payah. Oh, okey. Dapat. Faham. Okey, settle So okey, dah dapat dah. Alright. Okey, jadi tu kita akan gunakan untuk jawab B dengan D lah nanti kita akan gunakan dua persamaan tu untuk menjawab B dengan D. Okey, sekarang kita jawab dulu soalan A, G12 Alia Karina. G12. Ya, cikgu. Berapa? Berapa G12? G12 ni basic ni, tak payah nak dapatkan fungsi songsangan. Just ganti je X tu dengan 12. 5 per dengan 2 tolak 12. Ya, betul. Berapa? 5 per berapa tu? 2 tolak 12. 5 per negatif 10. Okey, sama dengan? Boleh kecilkan lagi ni. 5 per 10 ni boleh kecilkan lagi. Negatif 1 per 2. Ya, bagus. Negatif 1 per 2. So, sini jawapannya ialah sama dengan negatif 1 per 2. Okey, betul. Alright, next. G songsang. Ni tengok betul-betul ni. Yang ni G songsang 4. Jadi, G songsang 4 ni kita guna persamaan songsang yang tadi lah. Yang si Irfan tadi songsang kan. Okey, ni saya nak tanya Arif. Arif boleh dengar? Dengar ke? Okey, cantik. G songsang 4. Kita gunakan yang ni. G songsang 4. 2 darab 4 Yes, 2 darab 4. tolak 5 Tolak 5. bagi 4. Bagus. Very good. 2 darab 4 tolak 5 bagi 4. Berapa tu? Atas. 3 per 4. 2, 8. Mana 2 kali 4, 8. 8 tolak 5, 3 bang. 3 per 4 betul. Kau cakap 3, 4 je. Saya saja nak test.
Okey. Kau tengok budak lelaki jawab kejap ke? Okey, tahniah Arif Syukur. Next ialah Nur Farhana Hani. Okey, Nur Farhana Hani. Okey. Ni dia tanya ialah H negatif 1. Jadi kita pergi kepada fungsi H. Yang ini. 3x tambah 6. Farhana Hani boleh dengar tak? Sekejap. 3. Okey, 3. Kurungan negatif 1 Okey. tambah 6. Yes. Jawapannya 3. 3. Okey. Sama je speed dengan si apa tadi tu Arif. Arif lagi power. Okey. Zalia Aisyah. H songsang 9. H songsang 9. Daripada sinilah. Kalau kita Ya, cikgu. dia nak, jadi kalau dia nak H songsang 9 maknanya kita guna fungsi H songsang lah. Jangan guna fungsi H. Awak jangan gantikan 9 tu kat sini. Masalah. Sebab dia tanya H songsang, ada simbol songsang ni kat sini. Jadi kita pastikan kita gunakan persamaan songsang. Okey. Farhana Hani Zalia, sorry. Saya, Zalia. cikgu. Salah. Okey, lepas tu berapa ni? Dalam kurungan 9 tolak 6 per 3. Ya, 9 tolak 6 per 3. Jadi 9 tolak 6 berapa? Jadi apa jawapannya ni? 3 sama dengan 1. 1. Bagus. Senang je kan? Tengok, simple je Okey, dah siap soalan ni 3-3. So ini sama dengan 1. Okey, kita ada tengok lagi tak soalan sebelahnya ni? Okey, ni. Membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan dengan sifat-sifat songsang. Ni tadi Okey. Ini fungsi diskrit. Diskrit dia tak ada hubungan lah dia tak ada pemetaan lah. So boleh tengok lah diskrit sini. Kejap. Ni aktiviti dia mana ni? Ni dia. Okey. So pelajar macam ni apabila kita nak kita nak buktikan suatu, kadang-kadang pelajar ada satu fungsi tu dia tak ada fungsi songsangan tau. Dia tak ada setengah fungsi tu dia tak ada fungsi songsangan. Contohnya macam ni lah. Ni ada. So bila ada certain fungsi tu dia tak ada fungsi songsangan. Jadi macam mana kita nak tahu fungsi tu ada ke tidak fungsi songsangan? Kita buat ujian garis ni mengufuk. Garis mengufuk ni garis yang putus-putus ni. Okey, lebih kurang macam ujian garis mencancang. Kalau kita buat garis mengufuk, kita buat dekat garisan fungsi tu, kalau dia bersilang pada satu tempat sahaja, so dia mempunyai fungsi songsangan. Kalau dia bersilang lebih daripada satu tempat macam ni, so dia tidak mempunyai fungsi songsangan lah. Contoh macam ni lah ini. X kuasa 2 tambah 1. Ni agak-agak awak ada tak fungsi? Dia ada tak fungsi songsangan? Tak tahu. Tak apa. So awak kaji sendiri. Okey, pelajar Okey, so itu sajalah nanti untuk fungsi songsangan. Kejap saya cari sikit. Okey, saya nak patah balik pergi kepada latihan yang sebelum ni. Okey, so awak dah belajar nak menentukan fungsi songsangan. Sekarang kita pergi kepada 1.2 tu ni ni. Okey, ni. Menentukan menentukan suatu fungsi apabila fungsi gubanan satu lagi dan salah satu fungsi diberi. Okey. Macam ni. Saya gunakan kaedah fungsi songsangan. Okey. Baca soalan dulu. Fungsi f ditarifkan oleh fx sama dengan x tolak 2. Okey Kemudian cari fungsi g dalam setiap yang berikut. Okey ni. Dia bagi kita fx sama dengan x tolak 2. Kemudian dia bagi kita fungsi gubahan. Fgx sama dengan 8x tolak 7. Dia tanya berapa fungsi g sama dengan berapa. Fungsi g sama dengan berapa.
Terus tu dia tanya ni cari fungsi G dalam setiap yang berikut. Fungsi G sama dengan berapa. Okey. So sini saya nak tunjukkan dekat awak kaedah ini. Okey. Tadi berapa tadi? Fx sama dengan X tolak 2. Kemudian Fgx sama dengan 8X tolak 7. Cari Gx. So kalau kita perhatikan, Gx ni dia melekat. Dia terikat dengan F. Dia terikat dengan F ni. Dia terikat dengan F. So kita kena buang F ni untuk dapatkan G. Kita kena buang F ni untuk dapatkan G. So untuk buang F ni, pelajar, kita kena letak fungsi songsangan kat sini. Kerana bila fungsi songsangan bersebelahan dengan fungsi dia, fungsi songsangan bersebelahan dengan fungsi dia, dia bersamaan dengan 1. Dia saling menghapus. Dia saling cancel. Ataupun macam ni lah, F dia saling menghapus. Dia saling, so maknanya ini dia akan menghapus. Nanti kita dapat G tu berapa? So kita akan dapatlah fungsi G tu berapa. Okey, so pelajar, sekarang kerja awak, okey, kita ada Fx, kita kena cari dulu F songsang ni berapa. Okey, ini saya minta tadi Zalia, Atika Anwar. Atika Anwar dia? Ini cikgu. Okey, sekarang Fx sama dengan X tolak 2. Carikan saya F songsang X dia. Berapa? X tambah 2. X tambah 2, dah. Betul? Tu je? Itu cukup. Itu je. Betul lah. Betul. Tahu tak macam mana? Ini awak dah boleh buat Tadi kita gunakan yang macam kaedah tadi tu untuk kita menentukan fungsi songsangan. Okey. So maknanya sekarang pelajar, ni dah dapat ni kita dapat daripada kita songsangkan X tolak 2. X tolak 2 songsangkan dapat X tambah 2. Okey. Jadi kita nak cari fungsi G kat sini. Kita nak cari fungsi G kat sini. So kita letak fungsi F songsang Fgx. So kita letak, tak payahlah kali-kali. F songsang Fgx. So ini akan dapat sama dengan Gx. Sebab yang ini dia akan saling menghapus. Macam tu. Kita nak buang F, letak F songsang. Kita nak buang G, letak G songsang. Dia macam tu. So bila F songsang nak buang, bila F kita nak buang dia, letak F songsang. Okey, macam mana sekarang? Okey. Saya padam balik ni. Okey, kalau awak perhatikan, F songsang, ini objek. Fgx ni ialah objek bahagi F songsang. Faham tak? Kita masukkan fungsi ni dalam ni. Kita masukkan fungsi Fgx dalam fungsi F songsang. Okey, so pelajar, maknanya sekarang dia akan jadi macam ni. Okey, X ni akan tukar jadi X ni akan ditukar jadi 8X tolak 7. So 8X tolak 7 tambah 2. Kalau merah. Ni. So X ni saya gantikan dengan 8X tolak 7. Dan tambah 2 lah. Okey, lepas tu kita permudahkan, kita dapat 8X tolak 5. Dah siap. So itulah dia fungsi Gx awak, 8X tolak 5. Ni. 8X tolak 5. Saya gunakan kaedah fungsi songsang. Mana ni? Tadi masuk berapa tadi? Ni.
So 8x tolak 5. Okey, boleh faham? Okey, kita try yang kedua pula. Kita try yang kedua pula Okey, kita try yang kedua pula. Okey, kejap. Masih guna soalan yang sama. Ni, fx sama dengan x tolak 2. Okey, tapi dia punya fungsi gubahan ni terbalik. Tadi fg. Sekarang gf. Sekarang gf. Jadi gfx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Okey. Sama juga. Dia tanya gx berapa. Okey, so awak nak cari g. Ada kat sini. Masalahnya ada f ni. Macam ni kita nak buang f ni. Letak apa tadi saya jawab? Letak Songsang. inverse. Letak f songsang sebelah dia. Jangan letak sebelah sini. Salah. Mesti letak betul-betul sebelah dia. Kalau f kat sini letak sebelah dia betul lah. Ni awak letak sebelah g tak boleh. Letak sebelah dia. Letak betul-betul sebelah dia dia jadi macam ni. So gf f songsang. So basically pelajar, kalau awak tengok kat sini, gf dah ada fungsinya ni. F songsang ni kita masuk. Fungsi f songsang kita masuk dalam fungsi gf kat sini lah. Mana tadi fungsi f songsang? F songsang x sama dengan x tambah 2. So basically x tambah 2 ni kita masukkan di sini. Dalam fungsi gf. F songsang ni kita masuk dalam fungsi gf. Jadi kita tulis x tambah 2 kuasa 2 tambah 3 x tambah 2 tolak 5. Struktur yang ini, cuma x ni saya tukar jadi x tambah 2. So kalau ada kuasa 2, ada kuasa 2 lah. Jadi 3 ni. Okey, lepas tu kita selesaikan. X tambah 2 kuasa 2 ialah x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 tambah 3x tambah 6 tolak 5. So dapat bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 4 tambah 3 tambah 7. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 5, 5. So ini, bila dah ni ni dengan ni dia saling menghapus, tinggal gx. X kuasa 2 tambah 7x tambah 5. Betul tak? Macam ni. X kuasa 2 tambah 7x tambah 5. So saya gunakan kaedah fungsi songsangan. Kalau awak gunakan kaedah buku teks kan, dia kalau terbalik tu dia gunakan dua kaedah berbeza. Ini berbeza. Kalau GFG lain, GF lain. Kalau awak gunakan fungsi songsangan, sama. Kaedah yang sama. Dia masukkan fungsi songsangan. Cuma kita nak masukkan fungsi songsangan tu dekat mana? Okey. So itu saja. Okey. Itu cara kita nak ni. Okey. Jadi ini saya belum pernah suruh buat lagi. Jadi awak cuba buat nombor 1 A B, 2 A B, 3 A B, 4 A B. Ini awak buat masa tutorial Kalau awak tak faham nanti awak boleh WhatsApp saya ke Telegram ke dan sebagainya lah. Tu sajalah. Ini fungsi songsangan kita dah buat. Nanti esok minggu depan kita nak buat penyelesaian masalah. Tu je lah untuk homework awak untuk minggu ni. Okey, so tak banyak ni, ini je. 1.6. 1A. Ni saya nak awak gunakan kaedah fungsi songsang Ni saya nak awak gunakan kaedah fungsi songsangan untuk menentukan satu fungsi jika diberi fungsi yang satu lagi. Okey, boleh Boleh Cikgu ambil tutorial hari ni lah. Yelah, masa tu lah, masa petang tu awak buat. Pukul berapa? Ni sekarang tutorial Masa Sekarang ni tutorial. Tak apa lah, nanti masa yang satu lagi. Masa satu lagi nanti awak buat. Okey. Kita fleksibel, boleh tukar-tukar. Okey So itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.